Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada semua penonton. Saya Yung Renshin, selaku wartawan hari ini akan membawakan satu laporan khas berkaitan isu semasa yang semakin membimbangkan dalam masyarakat, yaitu penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia. Dalam era digital hari ini, teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT bukan lagi sekadar alat, tetapi telah menjadi nadi kepada kehidupan seharian rakyat Malaysia. Daripada urusan pembelajaran, perniagaan sehinggalah kepada hubungan sosial, semuanya kini bergantung kepada platform atas talian. Namun, di sebalik kemudahan ini, wujud satu sisi yang gelap, semakin membimbangkan, yaitu penyalahgunaan teknologi digital. Antara bentuk penyalahgunaan ICT yang semakin ketara termasuk penyebaran maklumat palsu, penggunaan akaun palsu, bully cyber, serta penyebaran kandungan tidak sesuai. Menurut pakar, fenomena ini bukan sahaja mengelirukan masyarakat, malah memberi kesan serius terhadap kesehatan mental pengguna, terutamanya golongan pelajar. Kes bully cyber yang melibatkan ugutan dan penghinaan secara terbuka di media sosial ada yang kehilangan keyakinan diri serta mengalami gangguan psikologi yang berpanjangan. Menyadari keseriusan isu ini, Kerajaan Malaysia telah mula mengambil langkah kawal selia termasuk mewajibkan lesen kepada platform media sosial serta menguatkuasakan undang-undang terhadap penyebaran kandungan berbahaya. Tindakan juga diambil terhadap platform yang gagal membendung penyebaran berita palsu dengan pantas. Walaupun rangka undang-undang semakin diperkukuh, pakar menegaskan bahwa penyelesaian jangka panjang memerlukan pendidikan literasi digital dan kesedaran etika dalam kalangan pengguna. Setiap individu perlulah bertanggung jawab terhadap apa yang dikongsikan dan dituliskan di alam maya. Dalam dunia tanpa sempadan ini, teknologi seharusnya menjadi jambatan yang menyatukan, bukanlah senjata yang memudaratkan. Justru penggunaan ICT secara beretika adalah kunci utama untuk memastikan kesejahteraan sosial terus terpelihara di era digital. Saya akan membincangkan faktor-faktor pendorong kepada isu penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT di Malaysia. Isu ini semakin membimbangkan kerana ia melibatkan pengguna media sosial, blog dan pelbagai platform atas talian. Pertama sekali, faktor etika dan nilai individu, ramai pengguna kurang menyedari batasan etika dalam talian. Mereka tidak mengambil kira implikasi sosial daripada tindakan mereka. Akibatnya, penyalahgunaan berlaku seperti penyebaran maklumat palsu atau komen yang menyinggung perasaan orang lain. Kedua, ciri teknologi itu sendiri. Internet yang mudah diakses, kelajuan tinggi dan aplikasi media sosial tanpa sekatan memberi peluang kepada individu untuk menyalahgunakan teknologi. Maklumat boleh disebarkan dengan pantas dan ini meningkatkan risiko penyalahgunaan. Selain itu, persekitaran sosial juga memainkan peranan tekanan bahkan sebaya khususnya dalam kalangan remaja, mendorong mereka meniru tingkah laku tidak beretika. Contohnya bully cyber atau penggunaan media sosial secara melampau. Seterusnya, pendedahan kepada kandungan negatif, akses tanpa sekadar bahan provokatif atau ekstrem boleh mempengaruhi sikap pengguna. Golongan muda khususnya mudah terdedah kepada bully cyber, penyebaran maklumat palsu atau aktiviti berisiko. Faktor lain ialah literasi digital yang rendah. Ramai pengguna tidak tahu menilai kesahihan maklumat, mengurus privasi atau memahami risiko dalam talian. Ini menjadikan mereka lebih mudah terjebak dengan penipuan dan serangan cyber. Akhir sekali, kelemahan dalam pelaksanaan penguatkuasaan polisi ICT walaupun ada polisi keselamatan. Pelaksanaannya tidak seragam dan penguatkuasaan lemah. Hal ini memberi ruang kepada penyalahgunaan berterusnya. Hari ini saya ingin membentangkan 3 contoh kes penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia yang semakin membimbangkan. Kes pertama ialah penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Pada tahun 2020, beberapa individu telah menyebarkan maklumat tidak sahih tentang jumlah kes jangkitan dan situasi wabak di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Tindakan ini telah menimbulkan panik serta kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Mereka disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes kedua pula melibatkan penyebaran berita palsu semasa bencana banjir pada tahun 2021. Terdapat dakwaan palsu seperti empangan pecah dan bantuan dihentikan. Maklumat yang tidak disahkan ini menyebabkan ketakutan kepada mangsa banjir dan mengganggu usaha pihak berkuasa dalam pengurusan bencana. Seterusnya, kes ketiga ialah penipuan dalam talian. Statistik menunjukkan puluhan ribu kes direkodkan dengan kerugian mencecah berbilion ringgit. Antara contoh ialah macau scam, love scam, dan penipuan pelaburan. Kerajaan telah mengambil tindakan melalui Akta Jenayah Komputer serta memperkenalkan platform seperti Semak Mula dan Cyber 999. Kesimpulannya, teknologi memberi banyak manfaat, tetapi jika disalahgunakan, ia boleh memudaratkan masyarakat. Oleh itu, kita perlu lebih beretika, bertanggungjawab, dan sentiasa menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi. Sekian. Akan berbincang
tentang menangani isu penyalahgunaan ICT di Malaysia. Hari ini, saya ingin membincangkan tentang isu penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT yang semakin membimbangkan dalam era digital masa kini. Dalam dunia yang dalam dunia yang serba pentas ini, penggunaan internet dan media sosial telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian kita. Namun, tanpa kawalan dan kesedaran, teknologi ini boleh disalahgunakan sehingga membawa kepada penyebaran berita palsu, penipuan cyber, dan jenayah dalam talian. Langkah paling asas dan penting untuk menangani isu ini ialah melalui pemerkasaan, pendidikan etika, digital, dan literasi media. Sistem pendidikan memainkan peranan besar dalam membentuk pemikiran kritis serta sikap bertanggungjawab dalam kalangan pelajar. Menurut UNESCO, pendidikan yang menekankan etika digital mampu membantu pelajar menilai kesahihan maklumat dan mengelakkan diri daripada terjebak dengan kandungan berbahaya atau menjadi mangsa jenayah cyber. Namun, pendidikan sahaja tidak mencukupi tanpa penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Di Malaysia, kerajaan melalui agensi seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) serta Polis Diraja Malaysia memainkan peranan penting dalam mengawal selia penggunaan ruang cyber. Contohnya, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 membolehkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang menyebarkan kandungan palsu, mengelirukan atau mengancam ketenteraman awam. Selain itu, kerajaan juga mengambil langkah kawal selia yang lebih ketat, termasuk mewajibkan lesen kepada platform media sosial dan menuntut tindakan segera daripada pihak pengurusan platform bagi menangani isu kelewatan penghapusan berita palsu. Di peringkat masyarakat pula, setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk mengamalkan disiplin diri dan berfikir sebelum berkongsi maklumat. Masyarakat perlu memberikan amalan menyemak kesahihan sesuatu maklumat agar tidak menjadi penyebar maklumat palsu tanpa sedar. Tambahan pula, orang awam digalakkan menggunakan alat sokongan keselamatan cyber yang telah disediakan. Antaranya ialah platform Semak Mulai oleh PDRM yang boleh membantu mengisahkan akaun bank yang mencurigakan, serta Cyber 999 oleh Cyber Security Malaysia yang berfungsi sebagai pusat bantuan untuk melaporkan insiden cyber dan penipuan dalam talian. Sebagai kesimpulannya, sinergi antara pendidikan etika digital, kesedaran individu, pelibatan aktif masyarakat, dan penguasaan undang-undang yang konsisten merupakan kunci utama dalam membina persekitaran digital yang selamat, beretika dan sehat di Malaysia. Teknologi bukanlah musuh kita, tetapi cara kita menggunakannya akan menentukan sama ada ia membawa kebaikan atau keburukan. Sekian, terima kasih. Penyalahgunaan teknologi maklumat bukan sahaja melibatkan individu, tetapi memberi kesan yang serius kepada ekonomi, keselamatan, sosial dan imej negara. Dari segi ekonomi, kerugian akibat penipuan dalam talian sangat besar. Menurut Cosmo Digital pada tahun 2025, kerugian kewangan hampir 2 bilion ringgit yang menjejaskan kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara secara keseluruhan. Portal berita ATM pula melaporkan bahawa dari tahun 2020 hingga 2023, sebanyak 107,716 kes penipuan dalam talian dengan kerugian 3 bilion ringgit telah dikesan. Ini menunjukkan masalah yang berterusan dan semakin kronik. Buletin TV3 pada tahun 2025 melaporkan peningkatan kerugian sebanyak 84%, mencerminkan tren yang membimbangkan. Kerugian yang besar ini bukan sahaja merugikan individu, tetapi juga mengurangkan kuasa beli masyarakat dan menjejaskan aktiviti ekonomi domestik. Tambahan pula, keyakinan pengguna terhadap sistem perbankan digital dan platform e-dagang tempatan turut terjejas, sekaligus menghalang perkembangan ekonomi digital yang merupakan agenda penting dalam pembangunan negara. Dari sudut keselamatan, jenayah cyber mengancam infrastruktur kritikal negara dan data sensitif kerajaan. Ikrar pada tahun 2024 menegaskan bahawa serangan cyber seperti ransomware dan denial of service boleh melumpuhkan sistem komunikasi, perbankan, bekalan elektrik, air, pengangkutan dan perkhidmatan kerajaan. Selain itu, kebocoran data peribadi rakyat, contohnya melalui insiden yang melibatkan implikasi kerajaan, menimbulkan kebimbangan serius tentang privasi dan keselamatan maklumat. Kelemahan sistem keselamatan cyber ini boleh dieksploitasi oleh pihak musuh untuk mengancam kedaulatan Malaysia. Penyalahgunaan teknologi maklumat juga memberikan kesan sosial yang besar. Penyebaran berita palsu, hasutan dan propaganda melalui media sosial merosakkan perpaduan kaum dan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat majmuk. Fenomena cyberbullying pula mengancam keselamatan mental golongan muda dan kanak-kanak, manakala jenayah seksual berasaskan cyber seperti sextortion dan pemerdagangan bahan pornografi kanak-kanak semakin berleluasa. Isu-isu ini menimbulkan keresahan di kalangan ibu bapa dan masyarakat tentang keselamatan anak-anak dalam dunia digital. Selain itu, imej Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang selamat dan hub teknologi serantau turut terjejas. Kes jenayah cyber yang tinggi mengurangkan keyakinan pelabur asing terhadap tahap keselamatan cyber negara dan keupayaan kerajaan melindungi aset digital syarikat multinasional. Menurut Malaysia Gazette pada tahun 2024, hanya 12,851 kes daripada 34,497 kes pada 2023 berjaya didakwa di mahkamah, menunjukkan cabaran dalam sistem keadilan jenayah cyber. Situasi ini boleh menjejaskan persepsi antarabangsa terhadap keberkesanan penguatkuasaan undang-undang di Malaysia dan mengekang aliran pelaburan langsung asing. Kesimpulannya, penyalahgunaan teknologi maklumat memberi impak ekonomi, keselamatan sosial dan reputasi yang sangat serius kepada Malaysia. Kerajaan, sektor swasta dan masyarakat perlu bekerjasama untuk meningkatkan keselamatan cyber, mendidik rakyat tentang amalan digital selamat dan membendung penyebaran maklumat palsu. Dengan usaha bersama, kita boleh melindungi negara daripada ancaman jenayah cyber dan memastikan Malaysia terus maju dalam era digital.